So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak mula belajar. Okay, nak mula belajar. So hari ni cikgu bagi yang simple dululah. Okay, cikgu bagi yang simple dulu. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kata tunggal dengan kata majmuk. Okay, kata tunggal tu biasalah perkataan yang satu perkataan saja. Tunggal lah. Tak ada sebarang gandaan, tak ada sebarang imbuhan. Kata tunggal. Contoh kata tunggal apa dia? Kata tunggal, contoh macam buku. Tu kata nama tapi kata tunggal, buku. Dia tak ada membukukan, itu dah jadi kata terbitan. Kata nama terbitan. Okay, kata tunggal hanya satu perkataan yang membawa maksud. Okay, tak ada imbuhan, tak ada sebarang gandaan. Okay, itu kata tunggal. Okay, kalau kata majmuk, kata majmuk ni biasanya terdiri daripada dua patah perkataan yang berbeza maksud. Dua-dua patah perkataan tu beza maksud. Tapi bila dia cantum dua perkataan ni, dia bawa maksud yang lain. Dia bawa maksud yang lain. Dua patah perkataan, kata majmuk ialah dua patah perkataan. Dua-dua perkataan ni ialah perkataan yang berbeza. Bila dia cantum dua patah perkataan ni, dia jadi maksud lain. Contoh perkataan bola. Bola, tahulah bola. Sepak, tahu sepak. So bila dicantum bola sepak, dia akan jadi satu permainan. Faham sekat tu? Sekarang saya cuba nak share slide contoh-contoh kata majmuk. Sekejap Sekejap. Nampak tak? Orang boleh nampak tak? Buka mic sekejap, jawab. Nampak tak? Boleh. Mana ni? Kabur aku. Nampak tak apa saya? Kabur. Macam mana nak buat? Sebab korang guna phone kan? Jadi guna. Okey, tak apa. Macam ni. Kabur juga ke? Jelas. Okey, macam ni. Kalau yang kabur tu tak apa. Kalau yang kabur tu tak ada masalah. Cikgu bacakan. Contoh-contoh kata majmuk. Contoh-contoh kata majmuk. Contohnya macam kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Macam gambar dengan rajah. Dia akan jadi gambar rajah. Kuning langsat. Kuning tu warna. Langsat tu buah. Tapi kuning langsat tu dia mewujudkan satu lagi maksud kepada perkataan kuning lansat tu. Macam biru, warna biru. Laut. Laut lah. Bila campur jadi biru laut, dia akan membentuk satu lagi jenis warna. Kat laut tengok kat situ banyak yang jelas boleh nampak lah kat situ kan. Contoh macam jam. Semua orang tahu jam. Tapi dia gabungkan dengan tangan, jadi jam tangan. So jam tangan tu pakai dekat tangan lah. Kalau jam dinding, letak dekat dinding kan. Itu ialah kata majmuk. Tu antara contoh-contoh lah yang ada dekat yang saya tunjuk ni. Siapa yang jelas boleh nampak lah. Yang tak jelas tu saya minta maaf sebab saya pun tak boleh nak buat apa. Kita nak besarkan dia pun dah tak boleh dah. Okey, seterusnya ada juga kata majmuk ni yang bentuknya bentuk istilah khusus. Contoh macam kertas kerja. Istilah khusus lah tu, kertas kerja. Kertas is kertas lah. Kerja tu kerja. Bila campur kertas kerja, dia akan jadi satu maksud yang lain. Apa lagi? Segitiga. Segi tu kita tahu bentuk yang bersegi-segi. Kalau campur dengan tiga, sebut jadi segitiga. So segitiga tu kita dah wujud satu maksud yang lain dengan bentuk yang berbeza. Atur cara. Atur lah. Cara lah. Bila sebut atur cara, dia jadi macam satu biasanya kita sebut dalam majlis ada atur cara. And then ada juga bentuk ejaan kata majmuk yang telah dimantapkan. Terajuk pula dah.
Dia kata majmuk berbentuk kiasan. Okay, kata majmuk berbentuk kiasan ni biasanya dia duduk di bawah peribahasa. Biasanya dua perkataan lah, dua perkataan. Contoh macam kaki ayam. Okay, kaki ayam maksudnya apa? Tak pakai kasut. Pilih kasih. Okay. Anak emas, buah hati. Okay, berat tangan. Itu ialah contoh-contoh kata majmuk dalam bentuk peribahasa. Okay, selain tu ada juga kata majmuk yang ejaannya telah pun dimantapkan. Kalau awak tengok kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, ada 15 Ada 15 ejaan kata majmuk yang telah dimantapkan. Maksud dimantapkan kat sini ialah kan kita tahu bahawa kata majmuk tu ada dua bising. Kata majmuk tu ada dua patah perkataan kan. Tapi untuk kata majmuk yang telah dimantapkan ini dieja sebagai satu perkataan yang hanya ada 15 patah perkataan. Okay, maknanya hanya 15 patah perkataan ini sahaja yang boleh dieja secara rapat. Faham? Alright. Okay. Ada juga golongan kata tertentu yang lazimnya dieja bercantum. Contoh macam peribadi, peribahasa, perikemanusiaan, okey. Kata adjektif suka cita, duka cita, kata sendi, kepada, daripada, kepada kan. Ke ada ke, pada ada pada, so dia sambung jadi kepada. Dari, kataan dari, pada tu kataan pada. Dia kata sendi digabungkan jadi majmuk juga, jadi dari, pada. Okey, lepas tu ada kata hubung. Contoh macam apa, apabila, manakala, dari hal, apa semua tu lah. Kata tanya, bagaimana. So dia gabung sekali kan. Ini kata majmuk. Kalau nak ganda nak buat macam mana? Kalau kata alat tulis contohnya. Ganda kita nak buat macam mana? Kita hanya perlu tulis alat-alat tulis. Tak perlu nak tulis alat tulis. Alat tulis. Gambar rajah. Tak perlulah tulis gambar rajah. Just gambar rajah. Itu cara nak tulis sekiranya kata majmuk tu ada penggandaan. So ada macam kat bawah ni pun ada juga tu macam Pesuruhjaya. Yang rapat kita perlu gandakan keseluruhan. Kalau yang jauh tu kita hanya gandakan yang depan sahaja. Boleh beza tak pengandaan kata majmuk? Kalau kata kata majmuk tu dia terpisah yang tak eja secara rapat. Kalau kita nak gandakan dia, kita ganda yang depan sahaja. Alat tulis, alat-alat tulis macam tu. Okay? So, saya rasa penerangan tu sampai situ dulu. Cumanya, kejap lagi saya akan okay. So, penerangan sampai situ. Saya nak hantar dekat korang semua satu latihan. Okay, satu sahaja latihan, no risk. Tapi sedikit panjang lah nak kena tulis semula. Okay, so untuk kelas hari ini kita stop, untuk Google Meet hari ini kita stop dekat sini dulu. Okay, saya akan bagi latihan dekat stream tu dan juga di dalam WhatsApp. Jadi korang boleh buat latihan untuk hari ini. Okay, so untuk itu saya stop dulu. Jadi saya hantar latihan. Korang boleh turn in pada saya sama ada dalam Google Meet, Google Classroom ni ataupun tulis di kertas, snap, hantar dekat WhatsApp. Alright. Okay, jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silam. Alright, tunggu tugasan daripada saya.